Pertama kali datang ke masjid ini, pandanglah saya bukan nak berkuliah sangat, tapi lebih untuk mencantum ukhuwah fillah. Seronok sahabat-sahabat bila kita tak pernah sampai ke satu tempat tu, tiba-tiba kita sampai. Kadang masjid besar, masjid yang indah. Kadang kita sampai surau kecil saja, tak kisah di mana-mana pun, tapi kita jumpa saudara-saudara baru. Yang mana bila kita berniat untuk berukhuwah fillah ni, kita kerap jumpa ataupun tidak selepas ini, tapi malaikat Allah menjadi saksi kita pernah berjumpa. Dalam berjumpa sekarang kita dah boleh rapat-rapatkan saf, kita dah boleh bersalaman, berdakapan, yang bergejala pun takut nak pergi masjid. Maka tak apa, jaga diri sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi kita yang sihat ni jangan tak datang masjid. Apatah lagi dekat dan tidak berhalangan hujung minggu. Anak-anak dah ada program lain, suami mengizinkan, silakan untuk datang ke majlis ilmu, manfaatkan masa sungguh-sungguh. Sebab datangnya kita tadi insya-Allah dipandang dengan kemuliaan tak ubah seperti para mujahid yang sedang menuju ke medan jihad. Kalau dalam perginya kita tak selamat sampai ke majlis ilmu, wa na'udzubillahi min zalik, atau saat kita mendengar ilmu, baru ni di Al-Falah saya dapat peluang bersembang dengan Ustazah Datin Aminah. Itu dah pangkat mak saya dah, sahabat-sahabat 80 lebih. Masya Allah usianya dah pangkat mak saya dah. Jadi saya rasa saya kata dengan beliau, saya kata masa saya duduk universiti dulu, kalau ada makcik-makcik belajar majlis ilmu, ada usrah kadang dekat rumah orang masjid, saya ikut tapi saya duduk belakang-belakang je, saya takut nak jumpa dengan ustazah. Oh, dia gelak je. Saya ni beli buku ustazah, saya suka ceramah ustazah, dia cakap kat kita yang pangkat anak ni. Jadi maksudnya kita nak sebut sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, paling kurang bila kita bertemu macam tu ada doa-doa kebaikan. Bukan mesti kita selalu jumpa. Tapi bila sekali jumpa tu, ikatan tu, ukhuwah tu rasa macam dekat sangat. Kerana kita menghadap kiblat yang sama. Kerana kita bertuhankan Allah yang sama, kerana kita bersyahadah dengan kalimah yang sama, kerana kita mendambakan tempat pulang yang sama, itulah syurga Allah. Subhanallah. Jadi siapa pun kita, bila bertemu, tolong bersihkan hati, lapangkan dada. Inilah antara orang yang akan mendoakan aku setelah matinya aku nanti, ya Allah. Kita kehilangan nama yang biasa kita dengar di bumi Malaysia, sahabat-sahabat jiran saya rupanya, kan, almarhumah Adibah Nur. Sekarang baru je masuk dalam grup taman ni, jenazahnya sudah dibawa oleh van jenazah ke tanah perkuburan. Sebab ayahnya tu duduk di Taman Keramat Permai, rumah Ustazah. Taman Keramat Permai ni ada AU1A, AU1B, AU1C. Saya di A, dia di B. Okay? Jadi di C. B dekat bawah sikit dekat sekolah Al-Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kau tidak tak tahu. Saya lewat malam tadi baru tahu. Ustazah masuk dalam grup ni meninggal. Katanya jenazah akan dibawa di rumah ayah di Taman Keramat Permai. Adakah jiran kita? Otak Ustazah taman sebelah. Tapi tak sangka dekat. So Ustazah satu program hanya bantu dengan doa. Sahabat, tujuan kita berukhuwah fillah macam tu. Jangan rasa kita berjiran, tapi ada doa kebaikan. Terkadang orang dekat dengan kita tak sudi nak mendoakan kita. Tapi kalau kita berukhuwah semata-mata mengharapkan keredaan Allah, di situ ada doa-doa kebaikan. Walaupun dia tak sebut nama kita. Tetapi untuk muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, termasuklah kita yang nak hidup sebagai orang beriman, tak lekang daripada cara hidup Islam. So antara cara hidup Islam, Al-Madaniyah hari ini memberi satu tugasan kepada Ustazah. Apa sahaja bentuk ujian ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita harus berlapang dada kepadanya. Kenapa kita nak berlapang dada? Minta maaf Saya ni sebenarnya jarang kalau saya berceramah ada gangguan suara. Sangat jarang. Tapi sejak saya balik daripada umrah sebulan tu, memang batuk saya sedikit berpanjangan, tapi confirm bukan COVID. Jangan takut pula kalau nak salam Ustazah. Kalau tidak, memang tak layak masuk TV Al-Hijrah tadi. Sebelum kita pergi TV tu memang Ustazah mana hasil. Macam nak masuk TV radio ni memang kena sahabat-sahabat lah. Bukan kena lagi ke nak tunjuk Ustazah ni positif ke tak positif. Penat dah kita ni. Kena Ustazah, kalau tidak nanti pintu tak terbuka untuk Ustazah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi datang sini confirm tak positif lah sebab lepas dari TV Al-Hijrah. Jangan risau. Kena cakap juga benda ni sekarang ni. Takut batuk je sepanjang kuliah ni. Kalau dulu 4, 5, 6 kuliah tu,
Biasa tanpa batuk-batuk pun. Jadi risau sikit minggu depan, Ustazah akan berada di Terengganu, PD dulu, PD ke Terengganu, ke Kuantan, susunan kuliah tu. Boleh tak 6 kuliah Ustazah? Jangan 6, jangan 6. Takut sebab baru lepas baik demam sebagainya, jadi minta maaf kalau ada sedikit gangguan. Subhanallah, kita saling mendoakan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, apa saja yang baik-baik Allah lancarkan, Allah mudahkan selagi mana insya-Allah kita dalam kebaikan. Dan minta Allah tunjukkan jalan keluar kalau kita ni nampak macam buat baik tapi sebenarnya tak baik pun di sisi Allah. Faham ya maksud? Sebab bukan mudah ni. Ustazah pesan, pagi tadi Ustazah hadiahkan buku Fasabrun Jamil kepada Farah. Kan Ustazah sebut kepada Farah Diana, Ustazah tulis jaga hati sampai mati. Kan, alamak Ustazah deepnya terasa. Tahu Ustazah tiba-tiba rasa nak tulis macam tu Farah, sebab tajuk kita tadi macam tu. Maksudnya kita nak jaga diri kita ni sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, paling penting hati. Kita berukhuwah hari ini, kita belajar, kita sebut apa sahaja kebaikan-kebaikan yang kita dah lama tinggal, yang kita dah lama terlupa, tetapi itu kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang baik. Maka dalam kebaikan inilah yang kita nak sentiasa bersangka baik dengan ujian Allah. Bersangka baik dengan ujian Allah. Jadi kalau kita nak dapat bersangka baik ni tak lain tak bukan kena faham Quran. Ulang alik, jemputlah Ustazah ke mana-mana pun, inilah yang Ustazah cakap. Kena faham Quran. Jadi sepanjang pengajian hari ini Ustazah nak cuba bawa bertadabbur akan ayat-ayat berikut. Tak berani cakap berapa ayat Ustazah nak tadabbur ni. Sebab ayat yang Ustazah susun ni sahabat-sahabat dirahmati Allah nak ikutkan ada 7, 8, 9 ayat. Tapi kalau tengok masa memang tak sempat lah rasanya. Okay, kita ambil ayat yang pertama daripada surah At-Taubah ayat 40. Surah At-Taubah ayat 40, pengikut pencinta kuliah La Tahzan bersama Ustazah Zai setiap hari di page Ustazah Muzayyanah. Biasanya dibuat pada jam 7 pagi. Kalau hari ni tak jumpa waktu lagi, nak buat waktu bila? Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mereka dah naik hafal dah dengan kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tahzan innallaha ma'ana. Nak latih hati kita bersangka baik dengan ujian Allah, tolong jangan melampau-lampau dalam bersedih. Sebab ujian ini akan mengundang kesedihan. Apa saja ujian, sahabat-sahabat, yang berbentuk musibah, yang berbentuk kesukaran, kepahitan, penderitaan dalam hidup kita. Sakitnya Ustazah diuji begini, dia akan mengundang rasa sedih. Tapi jangan melampau-lampau sebab ujian juga berbentuk nikmat. Ada orang yang kita nampak hidup dia macam tak sedih, bahagia je Ustazah. Ketahuilah wahai sahabat yang sedang bersedih, itu juga merupakan ujian. Okay, itu juga merupakan ujian. Kalau dia gembira melampau-lampau, dia tak ingat kepada orang yang sedang berduka, orang yang sedang bersedih, orang yang sepatutnya dia berkongsi rezeki, dia akan ditanya oleh Allah. Buktinya kata Allah, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu nanti akan disoal oleh Allah tentang nikmat yang kamu dapat ketika di dunia. So paling takut sahabat-sahabat, lagi banyak nikmat kita dapat, lagi lama kita di hadapan Allah untuk disoal jawab setiap satu sen dapat dari mana, dia belanjakan ke mana. Setiap satu saat kita manfaatkan, kita gunakan ke mana. Allah rupanya dengan sedih yang Allah beri kepada kita di dunia ini, saat itulah kita tak pernah lekang dengan kalimah-kalimah Allah, tolong aku, bantu aku. Tak ada siapa lagi tempat aku mengadu ni ya Allah, hanya kepada Engkau. Maka lebih kerap dalam sedih itu sepatutnya kita mendekat kepada Allah, bukan berputus asa dari rahmat Allah. Kerana itu kata-kata ini bermaksud la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Saya sebut ni di mana-mana kan, macam mana penurunan ayat ini asbabun nuzul ketika Nabi SAW menyembunyikan diri di Jabal Thur dalam peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah. Cerita tu panjang sahabat-sahabat, untuk menjadi peristiwa yang memberi ibrah dalam hidup kita, untuk menjadi manusia yang mencontohi mereka. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu syurga. Siapa antara yang akan follow rapat antara as-sabiqunal awwalin, orang yang akan dijemput masuk awal-awal ke dalam syurga Allah, itulah dia Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut gementar tubuh. Okay, Jabal Thur ni Allah dah cuba untuk tutup daripada musuh, tapi musuh yang hebat bijak dihantarkan.
Siapa dapat bertemu dengan mereka ini akan dihadiahi 100 ekor unta yang sedang bunting. Itu kaya sungguh tu kalau dapat. Jadi mereka berebut-rebut untuk mencari, memburu di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman karibnya. Dan Allah hijab, Allah lindung penemuan mereka berdua, insan agung, insan mulia ini. Sahabat-sahabat, musuh hanya berada di hadapan pintu gua. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kaki musuh dah berada depan kita ni. Matilah kita. Bahasa kita macam itulah, matilah kita lepas ni. Tapi kata Abu Bakar, bila dengar je kalimah la tahzan innallaha ma'ana daripada baginda Nabi SAW, mengalir ketenangan dalam tubuh Abu Bakar. Hilang rasa duka cita, hilang rasa gentar, hilang rasa takut. Kerana yang sepatutnya kita takut adalah Allah semata. Tahulah Allah nak lindung kita macam mana? Tahulah Allah nak jaga kita macam mana? Nescaya, kata para alim ulama membahas ayat itu, andai bukan Muhammad yang bercakap macam tu. Contohlah kita jumpa Abu Bakar dalam ketakutan, la tahzan innallaha ma'ana. Tetap kelang kelibut juga Abu Bakar lari sebab dah nampak kaki musuh kat depan. Tapi sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bercakap demikian, terus datang semangat kekuatan luar biasa. Kita tak bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak berjabat tangan dengannya, tak bertatapan wajah dengannya, tapi kita ditinggalkan dua perkara yang kalau kita pegang kita akan selamat dunia akhirat. Apakah itu? Al-Quran, kalamullah yang tadi kita belajar. Oh la tahzan innallaha ma'ana. Nabi pernah cakap kepada Abu Bakar. Kita tak dengar suara Rasulullah. Abu Bakar tak pindahkan kepada kita sebab kita tak hidup pada zaman itu. Tapi Al-Quran sentiasa hidup. Satu-satunya mukjizat yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh pegang, yang kita boleh sentuh, yang kita boleh baca, yang kita boleh mengaji dan kita mengkaji. Maka orang yang menjauh dengan Al-Quran hidupnya tak akan tenang. Sebab bila dibacakan kepada orang seperti Abu Bakar, tahu dah dia, ini adalah kata-kata Allah. Jadi kita jangan nak komplain, itu bolehlah Nabi yang cakap dekat Abu Bakar. Senang je kita kan kalau nak komplain-komplain macam tu. Cubalah saya kalau sedih, Rasulullah datang, bangkit, cakap kat saya, la tahzan innallaha ma'ana. Automatically saya akan ikutlah macam Abu Bakar jadi tenang. Saya kata tak. Bukan sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini sudah ditidurkan dalam nikmat kerehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab kita tidak betul-betul mendalami apa yang Allah sampaikan pada kita. Maka macam mana kita nak bersangka baik dengan ujian Allah? Jadi kalau dapat apa saja ujian, sangka baik dulu. Apa tips yang mudah untuk bersangka baik ni? Syukur dulu. Ya Allah, terbakar rumah. Memanglah kita tak alhamdulillah, tetap innalillah juga. Cuma berlaku di kejiranan saya dalam tempoh hanya beberapa bulan, 2 biji rumah terbakar ni sahabat-sahabat. Yang pertama tempoh hari memang total loss, sampai sekarang tak duduk lagi rumah tu, menumpang jiran kami yang baik ni di rumah anaknya. Bukan menumpang lah, rumah dia juga, ada juga rumah. Tapi Ustazah belajar daripada lisannya, subhanallah, syukur Ustazah semua selamat, tak ada pun yang yelah, tak ada korban jiwa dan sebagainya kan. Siapa yang gerakkan hati suami dia nak pergi ambil isteri bekerja malam tu. Padahal kalau tak keluar daripada rumah ambil saya pun biasa je dia buat macam tu. Kenapa malam tu pula dia nak keluar daripada rumah? Sedangkan kebakaran tu dekat DB box kat bawah tu. Suami kalau waktu-waktu macam tu Zazah dah duduk kat atas, tak tahu apa berlaku kat bawah. Kalau berlaku dekat depan pintu macam tu, dia nak keluar memang tak boleh. Zazah bayangkan saat itu. Macam mana Allah boleh bawa dia keluar syukur. Jadi orang macam ni dia akan mudah untuk bersangka baik dengan Allah. Sebab dia berterima kasih dulu dengan Allah, sekurang-kurangnya hanya rumah yang hangus, tidak ada kemalangan jiwa di dalamnya. Betul kan sahabat-sahabat? Bohonglah dia tak bersedih. Barang-barang sentimental value bila pergi cek, tengok kan bomba, polis dah letak dah tali awas tu, jangan masuk kat dalam tu. Ustazah pagi tadi jumpa satu cincin, inilah cincin paling kenangan walaupun dah hitam, agak pakailah juga hitam-hitam ni pun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya kita nak sebut ada juga yang Allah nak bagi kita rasa lapang dada. Maka jangan melampau-lampau dalam bersedih kerana Allah selalu bersama kita. So ini baru mukaddimah ni. Kita dapat bersangka baik dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Boleh sampai ke tahap kitab La Tahzan tu Ustazah bahas dengan izin Allah sepanjang PKP. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak habis dah kitab tu.
Siap boleh buat satu lagu lagi. Kan kita tiru daripada qasidah hamkum bulana ya Rasulullah. Saat tu Ustazah berada di Mekah. Balik tu nak buat meraihkan Syawal bersama sahabat-sahabat La Tahzan di utara. Tiba-tiba muncul La tahzan inna Allah ma'ana La tahzan inna Allah ma'ana. Panjanglah lagi dapatnya tu. Nak tunggu keluar album lambat lagi. Jadi ni tajuk lain bukan tajuk La Tahzan. So kita ulang-ulang La tahzan inna Allah ma'ana. Tak perlu kita mendengar suaranya Nabi SAW seperti bercakap kepada Abu Bakar. Tak perlu kita berjiran dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dulu aku ketika Rasulullah membawa aku berlindung di dalam Jabal Thur. Tak perlu. Tapi kita tahu sirah apa di sebalik, apa yang mengajar Abu Bakar menjadi orang yang kuat dan apa natijah kepada Muhammad SAW kekasih Allah bersama dengan sahabat karibnya, itulah dia Abu Bakar As-Siddiq. Bukankah mereka berdua ini sahabat sampai jannah? Akan bertemu semula di dalam syurga. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kalau kita nampak syurga, kita akan sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sebab di dalam syurga itu menghimpun orang-orang yang hatinya bersih, sentiasa bersangka baik dengan Allah atas apa sahaja takdir hidup yang Allah berikan kepada kita. Ini baru ayat pertama ni. Macam sahabat-sahabat dengan Ustazah Zain ni tak boleh nak serius sangat. Nanti tidur pula. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan baru satu ayat. Pukul berapa dan Ustazah nak berhenti pukul berapa? Saya sebenarnya menerima tarikh 19 Jun ni sebab hari ni adalah hari Ustazah tanpa Ustaz Azwan. Patutnya semalam dia terbang ke Mesir, ada kerjalah, mudah nak cakapnya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya hantar di semalam, saya uruskan diri jadual okey hari ni balik daripada Tib Al-Hijrah boleh pergi Subang. Sebab ustaz tak ada kan, tak adalah masa dengan dia. Rupa-rupanya flight dibawa ke petang ini. Maka bila petang ini, saya ni sebenarnya dalam dilema nak cancel dengan Al-Madaniyah. Kesian orang dah mengharap, nampak pula dah sangkut banner siap semua kan. Rasa bersalah. Begitulah tugas kami ni sahabat-sahabat, mementingkan orang mungkin plan nak dikenduri kahwin, janji kejap je bang dengan kuliah ni. Sebelum pukul 12 I balik. Suami kata, pergilah dulu kuliah. Kan kita pula nak tukar orang punya perancangan tu. Jadi ustaz kata tak apa, pergi dulu, balik TV Al-Hijrah terus pergi. Balik-balik tu kelang kabut terus kita nak pergi KLIA pula. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita memudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Selalu ada niat. Sebab ni ayat Allah, sebab ni janji Nabi SAW. Okay, kita tempuh saja. Kita pergi contoh ayat yang kedua. Al-Baqarah 155 hingga 156. Para asatizah kita yang hebat-hebat, biasa dah bacakan ayat ni. Maka sahabat-sahabat muslimat yang saya sayang kerana Allah, jomlah kita koreksi muhasabah diri. Banyak dah aku tahu tentang ayat ni, tapi kenapa susahnya kita nak pujuk diri kita sendiri. Maka sebelum Ustazah Zain menyalahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ni sebab tak istiqamah lah ni. Ni sebab hijrah tapi selalu merasa penat untuk melangkah. Bahasa Ustazah Zain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuma Ustazah Zain selalu cakap sebab yang menyampaikan ini bukan Rasulullah. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebelum kita menyalahkan apa anak saya ni degil sangat Ustazah, tanya diri kita yang beramal dengan perkara yang kita nak anak kita berubah jadi baik tu. Please. Saya sebagai pembaca, saya bukan orang alim, bukan orang pandai, sahabat-sahabat mengulang-ulang ayat Allah ni selalu datang dalam minda dan hati saya, kau dah buat ke belum ni? Kalau kau belum buat, jangan mimpi orang yang kau sampaikan ni nak buat. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab tu ayat seperti ini memang kita kena ulang-ulang-ulang. Ayat pendek tadi, la tahzan innallaha ma'ana, sampai kita dalam keadaan bersedih, terduduk kita, menangis, kita boleh bangkit. La tahzan innallaha ma'ana, seperti satu kuasa yang begitu kuat mendatangi kita untuk dijadikan bahan sandaran, kita takkan tumbang lagi dah. Sebab yang kita sandarkan diri kita itu seperti yang kita sebut dalam surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat aku bersandar. Allah tempat aku memohon hajat. Kalau kita kenal Allah dengan sifatnya Al-Qawi, maha kuatnya Allah, kita dapat sikit sahaja kekuatan untuk melawan kesedihan itu pun dah cukup. Maka aku tak boleh buang ujian yang berbentuk sedih
yang mengundang sedih pada aku ni, ya Allah. Tapi aku pohon pada Engkau, tolong beri aku sedikit kekuatan untuk menempuh ujian ini. Maka kita yakin dengan maha kuatnya Allah. Kita lawan rasa sedih itu dengan hauqalah. Apa bunyinya hauqalah? Ibu-ibu tahu tak? Kan mesti susah, Ustazah. Saya dulu tak sekolah agama. Manalah tahu hauqalah tu apa, dia kata kan. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat, Ustazah kata nak yang versi la haula wala quwata illa billah ke nak versi yang nyanyi-nyanyi sikit? Nyanyi sikit Ustazah? Jom kita sama-sama. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalimah ini sahabat, insya-Allah kalau kita faham Allah tu kuat, Allah tu Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim, Allah takkan biarkan kita keseorangan. Allah yang beri ujian, Allah yang akan tunjukkan jalan atas segala permasalahan. Allah janji dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi orang yang bertakwa, confirm Allah akan tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahan. Maka sebelum masalah kita tak selesai-selesai lagi, jangan salahkan Allah dulu, kamu sudah betul-betul bertakwa kepada Allah atau tidak. Membuktikan, kita tengok surah Al-Baqarah 155, 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allahu Akbar. Kita tak faham bahasa Arab kan? Sebab kita bukan orang Arab. Relax je kalau tak faham lah Ustazah. Kena adalah Quran terjemahan kat rumah. Ini dah berapa tahun hidup, nak cuba faham Quran, kerja dekat pejabat sampai nak pencen Quran terjemahan atas meja tak ada. Sebab tu bila saya mengajar di pejabat-pejabat, tolonglah wajibkan semua anak-anak murid Ustazah ni atas meja kat pejabat tu ada Quran terjemahan. Mana sempat Ustazah kan kita check in, lepas tu kita check out. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, busy Ustazah. Saya kata bukan nak suruh baca satu surah, bukan nak suruh baca satu muka surat. Setiap kali kita sempat mengopi, kita sempat pergi kat meja kawan, takkan kita tak sempat buka Quran terjemahan, tak perlu wuduk, tak perlu menghadap kiblat, tak perlu atas sejadah pun. Atas meja kita cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita baca satu hari satu ayat dengan terjemahan. Daripada start kita dapat tawaran kerja. Sebagai jawatan apa kat situ? Naik pangkat sampai pencen. Pasti akhirnya khatam juga. Yang buat dapat, saya jumpa dah Ustazah berapa tahun dah tak jumpa Ustazah. Masya Allah kan, Datin Aminah tu sampai Ustazah daripada universiti dulu, sekarang ni dah 20 tahun dalam dakwah masih bertemu lagi, Masya Allah sahabat-sahabat. Kalau nasihat-nasihat 20 tahun dulu semua saya amal, saya rasa saya lebih hebat daripada Datin Aminah menyampaikan kuliah. Faham tak maksud? Sebab apa? Sebab kita beramal dengan apa yang kita dengar, yang kita belajar. Tapi sekarang sebelum kita menyalahkan orang lain, kita tanya, kita dah buat ke belum? Kenapa lemah sangat kita nak buat? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar pada ayat wabasyiris sabirin. Setelah Allah menceritakan kamu semua ni memang diuji. Kadang dengan al-khawuf, ketakutan. Kadang dengan al-ju' rasa lapar. Kadang dengan naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Kadang dengan al-anfusi was-samarat, kehilangan jiwa. Kalau kita sebut as-samarat, buah-buahan ni kita ada perniagaan. Syarikat-syarikat, PKP Ustazah, syarikat saya pun tutup. Sahabat, orang dulu-dulu pun diuji. Cuma caranya sahabat-sahabat dirahmati Allah tak samalah dengan zaman kita sekarang ni. Tapi kalau kita perhalusi, sama je.
Ujian setiap manusia ni takkan pernah putus, takkan pernah berhenti selagi kita bernafas di atas muka bumi Allah. Jadi nak berlatih supaya kita sentiasa bersangka baik, cuba tengok jaminan Allah, wa basyiris sabirin. Ulang ibu-ibu. Sekali lagi. Kuat-kuatlah sikit. Kita first time jumpa ni. Sekali lagi. Tu bagus. Barulah Al-Madaniyah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Semoga as-sabirin yang Allah sebut dalam ayat ini dan ayat-ayat lainnya adalah kita. Yakni siapa kita? Orang-orang yang sabar. Tak ada siapa dah nak pujuk saya, Ustazah. Sekarang ni suami pun dah tak nak balik rumah saya. Saya sedih, anak-anak dah kahwin, lebihkan mak mentua dia. Siapa lagi nak pujuk saya? Kita pujuk diri kita. Wa basyiris sabirin. Kerana itu adalah kata-kata Allah, ibu-ibu dirahmati Allah. Dan Allah berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Macam mana walaupun sekarang kita sedih, di sana kita nak gembira selama-lamanya, tidak ada jalan lain kecuali diuji apa oleh Allah, tetap sabar. Di mana sangka baiknya, Allah jamin memberikan berita gembira. Mungkin bukan sekarang. Sekarang tak dapat, kita akan tinggalkan kehidupan yang sekarang ini. Tengah queue ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau saya penat-penat dari TV Al-Hijrah, jauh datang, saya tegur tadi, apa khabar calon-calon jenazah? Marah ke tak? Marah ke tak orang Al-Madaniyah? Kan? Marah ke tidak? Dah lah pertama kali datang, laser sungguh, apa khabar calon jenazah? Itu patut lebih dijawab berbanding saya sebut apa khabar ahli-ahli syurga. Kalau orang sebut ahli-ahli syurga, semuanya seronok. Tapi kalau Ustazah apa khabar calon jenazah, ada yang moncong, marah. Kan sahabat-sahabat? Sedangkan calon jenazah tu pasti. Cuma tarikhnya bila, masanya bila. Kita tak tahu. Orang TV tadi pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak sangka Kak Dip dah tak ada. Kan macam tu dia sebut. Ustazah kata, Ustazah lagi tak sangka jiran Ustazah rupanya. Kan teruk berbenar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Doa-doa kebaikanlah. Sebab mati ini tidak bersyarat sakit. Mati ini tidak bersyarat tua, tapi mati ini bersyarat hidup. Sekarang cuba tarik nafas. Lepas, sporting kan. Hidupkan kita ibu-ibu dirahmati Allah, hidup. Maka biasa saja dalam hidup ini diuji. So sad dalam minda kita bila kita dapat ujian, aku kan sedang hidup. Maka biasa je orang hidup diberi ujian. Sahabat, bagaimana kita menangani ujian itu? Mulakan dengan sangka baik. Macam mana nak sangka baik Ustazah? Ini dah memang tak baik dah keadaan ni. Wa basyiris sabirin. Allah akan berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Di sana kehidupan yang abad dan abada, kita gembira selama-lamanya. Kalau berduka juga selama-lamanya. Kenapa kita memilih untuk berduka? Kenapa orang yang berduka saat di dunia ini diberi kesedihan, dia tidak mengembalikan kepada Allah dengan kata-kata Allah tadi, apa jua musibah, kena sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu sahabat buku Ustazah yang terkini bertajuk Fasabrun Jamil, nasihat bagi orang-orang yang hampir berputus asa. Kalau dah berputus asa tu kita nak nasihat pun dah payah dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni hampir berputus asa. Ada pujukan-pujukan, Masya Allah sahabat-sahabat. Semuanya dengan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Maka kita semakin teguh hati. Kita semakin yakin. Ujian ni berbentuk al-khawf. Ujian ni berbentuk al-ju'. Berbentuk naqsim minal amwal. Berbentuk al-anfus was samarat. Semua insya Allah dengan izinnya Allah. Dengan mengembalikan kepada Allah kita tempuh. Dan sebab itu Ustazah cakap dalam kitab tafsir mengajarkan kepada kita, orang yang banyak bersedih menangis di dunia, insya Allah akan banyak tersenyum ketawa di akhirat. Allahu Akbar. Orang-orang dalam neraka bertanya macam mana mereka tu boleh disyurgakan. Orang syurga boleh jawab, dulu aku ni banyak sedih. Aku pun sedih juga, kata orang neraka. Aku diuji. Tapi kenapa engkau syurga, aku neraka? Kerana dulu bila diuji dengan sedih, aku serah kepada Allah. Aku redha dan aku sabar menempuh kehidupan aku. Okey, orang ahli neraka dapat jawapan, dulu aku pun sedih. Tapi aku marah-marah dengan Allah. Kenapa aku? Banyak orang tanya, why me ya Allah? Ustazah Zai kat TV pun jaga cakap kan. Kalau kita boleh dengar suara Allah, why not? Engkau kan hamba, aku kan Tuhan.
Bahasa mudahnya, suka-suka akulah aku nak buat engkau macam mana. Tugas engkau tu terima saja. Kalau dengan Allah kita banyak cekadak sahabat-sahabat. Tapi kenapa aku ya Allah? Ni bekerja hanya nak dapat gaji 3,000, 4,000 dekat pejabat tu. Bos, kenapa saya? Patutnya bukan saya ni, orang lain. Tapi buat juga kerja tu. Selesai juga kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita tahu hujung bulan dapat gaji. Kau nak lawan toke ke? Kan? Lawan toke 2-3 kali tak apa lagi. Dah berkali-kali kau nyah daripada syarikat aku. Pergi cari kerja lain. Masya Allah sahabat-sahabat. Kan itulah mudah kita nak faham. Tapi kenapa dengan Allah kita banyak sangat soal jawabnya. Sedangkan sebenarnya kita tak berhak pun untuk mempersoalkan kerana kita hamba. Dan ingat kalau kita sudah mula tak sedar diri kita adalah hamba yang patut diuji oleh Allah. Kita akan mewarisi na'udzubillah min zalik sikap orang seperti Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Kerana dia dah terlupa dirinya hamba. Baru dapat merajai bumi Mesir yang makmur, aman, maju ketika itu. Kalau tak kerana aku, tak dapatlah rakyat bumi Mesir ni dapat kehidupan yang subur, yang indah macam ni. Maka sombongnya dia sampai ke tahap, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Jelas dah ni. Ini dah menafikan Tuhan. Bahkan dia mengaku dirinya Tuhan. Maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak macam tu ke? Belum jadi macam Fir'aun. Istananya emas dan perak. Kita, rumah banglo kita tu dengan batu ke dengan emas, ibu-ibu dirahmati Allah? Dengan batu. Tiang-tiangnya pun simen je, bukannya emas perak. Tapi kita dah terlupa diri kita hamba. Maka tolong sebelum menyalah-nyalahkan ujian yang besar, menyalah-nyalahkan orang lain, sebab kahwin dengan orang macam tu lah ustazah saya jadi macam ni. Sebab anak-anak saya degil lah saya jadi macam ni. Tolong tengok ke dalam diri kita sendiri dulu. Jawapannya kita terlalu sombong dengan Allah. Kita terlalu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, terlupa yang diri kita adalah hamba. Kalau kita sedar diri kita hamba, sangka baik. Allah yang mengaturkan kehidupan aku. Allah yang mahu aku macam ni. Saya bila berjalan, buat rehla, buat jauhlah ilmu, ada sahabat-sahabat datang bertemu, saya banyak belajar dari mereka. Sebab saya kata sahabat-sahabat dirahmati Allah, kadang Quran ni dah cukup mengajar kita, tapi sebab kita hanya mengaji, kita tidak mengkaji, kita tak rasa terpelajar pun dengan Al-Quran. Bukan salahnya Quran, tapi salahnya diri kita. Subhanallah sahabat-sahabat, hadis Nabi pun macam tu. Tapi Ustazah Zai bila bertemu, berukhuwah dengan orang lain, Ustazah saya lepas satu. Kawan-kawan semua cakap, peliklah kau boleh hidup lagi sampai sekarang, nampak kuat, nampak semangat. Apa rahsia? Saya jawab satu je Ustazah. Allah yang cakap, aku mampu nak berada dalam keadaan ini, diuji dalam bentuk begini. Kenapa aku menafikan bila Allah kata aku mampu, aku kena teruskan saja kehidupan aku. Faham ke faham apa yang Ustazah Zai nak cuba cakap? Maka Ustazah Zai ketika itu pun berkata-kata di dalam hati. Aku ustazah ke dia ustazah? Macam itulah. Maknanya dia kuat dengan ujian tu sahabat. Kalau kita duduk tempat dia, kita tak mampu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Dia sangat pegang ayat tu. Allah kata ustazah, Allah takkan beri kepada orang-orang yang tak mampu. So Allah yang labelkan saya sebagai orang yang mampu, kenapa saya nak tarik diri daripada suasana tu? Saya kena tempuh. Tahulah Allah nak bantu saya macam mana. Subhanallah. Macam mana dia boleh bersangka baik macam ni? Saya korek lagi. Busybody ni. Tanya siapa dia tu kak? Ya Allah ustazah, dia tu suami dia dulu doktor, sakit 16 tahun, kena potong kaki. Lepas tu mak dia pula sakit. Tapi kami pelik sempat je dengan majlis ilmu. Hari-hari ustazah. Masya Allah, rupanya majlis ilmu ni satu terapi ibu-ibu dirahmati Allah. Walaupun sekejap kita kadang-kadang jadi macam tu. Alah ustaz ni pula ke mengajar, dia yang baca kitab, baca je kan. Lepas tu dia tidur, kita pun tidur. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan kita nak menghina mana-mana guru. Selagi mana duduk dalam majlis ilmu, kamu berada dalam keberkatan. Selagi mana kita mencintai ilmu, sahabat-sahabat kita mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti di sana ada barakah. Terlelap sekejap tu biasa. Sebab mendengar, kan? Sebab mendengar memang biasalah mengantuk. Cuba kalau berceramah, takkan ngantuk. Saya on the way ke sini tadi kan, jauh ustazah sakit perut ni sebenarnya. Itu macam mana ni ustazah? Tak apa, jajah bagi je ustazah sampai tempat ceramah. Ceramah insya-Allah okey, hilang sakit perut tu. Lepas daripada ni, kan dia akan berasa baliklah sahabat-sahabat. Orang datang mendengar macam itulah sebab dia mendengar. Biasa. So dah boleh duduk rapat-rapat ni, cuit-cuit sikit kawan sebelah.
Kan? Dulu duduk jarak-jarak saya tak syok. Kenapa saya tak syok? Sebab Allah, saya tak boleh nak kena cuit. Sian, dia sampai kepala dia lebih rendah daripada Rehal. Kesian sahabat-sahabat. Kalau dia tengok CCTV nanti malunya dia kan, kawan sebelah buat bodoh je bahasa mudah. Patut kalau duduk sebelah macam ni kan boleh cuit-cuit sikit. Kalau penceramahnya tidur tak tahulah. Ustazah tak tidur hebatnya Ustazah Zai. Bukan hebat sebab memang ada tukang cakap. Takkan ngantuk punya. Maka selamat menjadi penceramah pasti tak mengantuk. Okey. Selesai ayat yang kedua, kita pergi kepada ayat yang ketiga, surah Yusuf ayat 87. Surah Yusuf ayat 87. Okey, sekali lagi saya nak tanya. Hafal dah ke ayat yang saya suruh baca sama-sama tadi? Wabasyiris sabirin. Ni satu intipati. Kita tak ingat semua benda 1 jam lebih kita belajar hari ni. Cukuplah ya Allah. Betul lah apa yang Ustazah cakap tadi. Kan? Kalau orang tak ada memuja-muji kita pun kita tahu bahawa Allah sedang plan sesuatu yang menggembirakan kita. Orang dalam neraka tu cemburu dengan orang dalam syurga. Macam mana kau boleh bergelak ketawa senyum? Apa rahsia kau dulu kat dunia? Kau tak pernah sedih ke? Banyak sedih kami. Tapi dalam sedih tu kami sabar dan kami reda dengan apa yang Allah beri. Bezanya dengan orang yang ahli neraka dulu, dia menyalah-nyalahkan Allah. Tak nak terima apa yang Allah beri dalam kehidupan dia sebagai ujian. Masya Allah ibu-ibu, kalau kita diuji dengan musibah, kata para sahabat Nabi, itu sangat indah kerana akan memaksa kita sentiasa menyebut Allah, Allah dan Allah. Kita dekat dengan Allah. Tapi bahayanya bagi orang yang diuji dalam bentuk nikmat, berapa banyak orang yang diuji dalam bentuk nikmat seperti Fir'aun, diuji dalam bentuk nikmat seperti Qarun, akhirnya dia makin jauh dengan Allah. Kita tak nak tiru orang-orang yang macam ni. Okay, sebab orang-orang yang macam ni jelas dilaknat Allah, akhirnya penghujung dia bukan bernatijah syurga. Kita mendambakan syurga. Jadi tolong kuatkan hati. Tak ada siapa pujuk. Pujuklah dengan ayat-ayat Allah tadi. Aku nak gembira, kalau bukan kat sini ya Allah, kau dah jamin berita gembira bagi orang yang sabar. Makin insya-Allah lepas ni orang USJ 18 takkan ada dah yang sing-sing lengan. Sabar pun ada had tahu. Ada pula yang macam tu. Masya Allah, dia tanya Ustazah. Ustazah, apa hukum kita cakap macam tu? Sabar pun ada had. Hadnya tu bila kita dah dimasukkan ke liang lahat, habis dah sabar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah tak ada sabar selepas mati. Kita disuruh sabar sampai mati. Selagi belum mati, jangan berhenti sabar. Dulu saya sabar Ustazah, sekarang saya dah takkan sabar lagi dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustazah, jangan kata USJ 18 tu tempat lain. Okey, ampun. Sahabat-sahabat. Tapi kita biasa sangat dengar perkataan macam tu. Sabar pun ada hadnya. Nak sabar sampai bila? Sampai mati. Kalau dia jawab depan Ustazah Zai, memang hari-hari saya ceramah memang cakap macam tu. Sebab saya pun pujuk diri saya macam tu. Ada banyak ujian kita, ya Allah. Selagi aku hidup, bagilah aku kuat untuk kekal dalam sabarnya Allah. Aku takkan kuat kalau engkau tak datang kepada aku sebagai Tuhan yang Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim. Engkau yang Maha melindungi aku. Maka keluarlah kan dalil-dalil. Saya bila jumpa Ustazah Asma, saya cakap viral sungguh ayat wa ufawwidu amri ilallah kan. Orang duk kata Ustazah, tu ayat yang ayat Ustazah Asma tu, dia kata sabar je lah. Itu ayat Quran subhanallah. Ayat Ustazah Asma, sabar je lah. Padahal lama dah ayat tu ulama kita suruh amal. Cuma ketika tu tak viral je. Sekarang mokcik-mokcik kan main sikit-sikit wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Tapi tak sabar pun lagi ni Ustazah. Sebab sahabat-sahabat kan, wa ufawwidu amri ilallah. Segala urusan yang kita dah macam hilang sabar ni, aku fikir pun aku makin stres. Dulu gemuk, sekarang makin kurus. Bukan sebab diet, tapi memang sebab fikir masalah tu tak habis-habis, tak settle-settle sahabat. Cuba lapangkan dada dengan wa ufawwidu amri ilallah. Kan maksudnya kita bulat tekad, aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Betul-betul. Sebagai hamba yang dipandang Allah, kita kadang-kadang tak rasa dipandang Allah sahabat. Kita rasa dipandang Allah, orang tengah ambil video tu kan viral macam mana. Itu je kita takut. Tanpa video, tanpa CCTV segala, Allah Maha memerhatikan. Innallaha basirun bil ibad. Allah pandang.
Kan dapat lagi ayat daripada ustaz mana entah suruh baca qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ustazah anak-anak degil boleh lembut hati kan baca ayat tu. Ustazah tu ayat pengasih kan suami yang nak lari daripada rumah dia kata. Padahal suami tu tak lari pada rumah. Memang hobi dia suka berlari-lari, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tu macam mana nak ikat kaki dia ustazah? Ada orang ajar suruh baca qul in kuntum tuhibbunallah. Saya sengih je sahabat. Faham ke tidak maksud ayat tu? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, Nabi yang cakap, katakanlah kalau engkau benar-benar cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah akan daku. Daku tu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita boleh beramal dengan ayat tu, daku ni bukan Muhammad ni bukan, tapi aku nak ikut akhlaknya Nabi. Nabi, sahabat, orang buat jahat dengan dia, dibalas dengan kebaikan. Aku boleh, ya Allah, Nabi makan tangan kanan, aku makan tangan kanan. Ya Allah, aku nak ikut akhlak Nabi. Hatta aku dulunya pakai beruk gigi, sekarang aku nak bersugi je lah, ya Allah, nak ikut sunnah Nabi. Jangan pernah menghina kalau kita tak suka dengan siwak tu, jangan. Kalau kita tak nak bersiwak dengan kayu sugi, kita gunakan beruk gigi, tak haram pun. Tapi kalau kita mengeji sunnah Nabi itu, sahabat-sahabat, kamu berhati-hati. Kan itu memang kesukaan Nabi. Raikan sahaja. Kita tak mampu buat, jangan tak bersihkan gigi. Kenapa tak gosok gigi kak? Kan sebab sunnahnya bersiwak ustazah. Saya ni tak boleh pakai asal bersiwak je saya muntah. Jadi gosok gigi pun tak payahlah. Teruk benar kehidupan macam tu. Subhanallah sahabat-sahabat. Jadi kita tiru sunnah Nabi. Boleh ustazah yang ni saya tak suka bersiwak, tapi sekarang alhamdulillah bila baca kelebihan fadilat dia, saya suka dah bersiwak. Okey, alhamdulillah. Sampai tahap tu dia bersusah payah. Tapi yang Nabi orang balas, orang buat jahat pada dia, dia tetap membalas dengan kebaikan. Kerana dia tahu sahabat-sahabat, kejahatan ini akan lumpuh dengan kebaikan yang kita buat. Masya Allah. Macam mana nak berdepan dengan orang yang jahat dengan kita? Tak ada lain. Terus buat kebaikan. Masya Allah, mula-mula mungkin kita diserang, mula-mula mungkin pagi tadi sahabat usrah kita, ustazah dulu tudung saya singkat, dia katakan, sekarang saya alhamdulillah lah, saya dah boleh bertudung labuh sikit macam ni, tapi kat pejabat semua orang panggil saya ustazah, dia katakan, saya tak sukalah ustazah, tak apalah, sedangkan yang ustazah pun belum tentu lagi baik. Minta maaf ya sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan title itu yang membawa kita ke syurga. Kalau dia cakap macam tu, kamu sakit hati, cubalah aminkan, jadikan itu sebagai doa. Kan kalau masyarakat memandang asal ustazah je baik, kita ni sedar diri kita belum baik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jadikan itu sebagai doa daripada orang lain. Dan orang yang terzalimi hatinya, dia minta apa pun dengan Allah lebih mudah dapat berbanding orang yang menzalimi. Kerana orang yang dizalimi, orang yang dalam kasih sayang Allah. Faham? Orang yang menzalimi, orang yang dalam murkanya Allah. So selagi mana akak berada dalam, sampai hati dia cakap saya macam tu, saya baru nak hijrah, baru nak jadi baik, dia perli-perli saya macam tu, tak baguslah ustazah. Dah kamu tahu tak bagus, apa yang kamu boleh ubah tentang dia? Tak boleh ubah apa-apa. Kita kena ubah diri kita. Dah mulut orang macam mana, dia penat nanti dia senyap lah. Mudah-mudahan nanti bila dia dah penat, aku jadi ustazah betul, amin kan? Dia kata simple je ustazah. Tak betul. Sebab mak ustazah dulu pun macam tu. Mak ada orang tu kan, alah tak apalah mak tengok mungkin gemuk je, bukan kurus pun. Okey je kan. Jadi simple sahabat-sahabat. Kita balik tak jadilah nak ngadu kat mak, ngadu kat Allah. Sebab apa? Sebab betul dah pun. Bukan bakar rumah kau pun. Kalau bakar rumah kau pun masih lagi boleh ngadu kat polis kan. Laporkan kat bomba. Boleh je. Ada jahat jadi jiran apa macam tu sekali. Contoh sahabat-sahabat. Jadi kita kena cari jalan-jalan yang boleh menenangkan hati kita. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Duduk pujukan ini dalam ayat yang ke-87. Kalau kita baca surah Yusuf, dia adalah ahsanul qasas. Kisah-kisah yang indah. Macam kita baca satu novel. Daripada awal sampai akhir hanya penceritaan tentang Nabi Yusuf. Dia tak macam surah lain. Kita baca, kenapa nama surah Al-Baqarah ya Ustazah? Sebab ada kisah tentang lembu betina dalam tu. Tapi keseluruhan surah tu tak cerita pasal lembu saja. Okay, ada banyak lagi pelajaran-pelajaran lain. Tapi surah Yusuf disebut sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik pengkisahan, penceritaan. Kerana kalau kita baca surah Yusuf tu, okey aku faham. Ini ujian yang dilalui oleh Nabi Yusuf. Masya Allah, sampai adik-beradik dia dengki kat dia, dia humban dalam perigi buta.
Ada orang USJ yang adik-beradik dengki sampai kena humban dalam perigi buta. Perigi buta pun kita tak jumpa dekat USJ ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Adik-beradik saya sendiri Ustazah, sampai hati dia buat saya macam ni. Dia yang aniaya saya, dia yang pedajal saya. Itu biasa atas dunia sahabat-sahabat. Jangan kita yang pedajal ke orang. Sebab apa Kak, setakat orang buat macam tu, dia buat macam mana? Dia tak datang rumah saya raya baru ni Ustazah. Dah lah saya rindu kat dia 2 tahun tak boleh pergi berziarah. Tahun ni orang semua datang rumah saya, dia je tak datang. Akak pergi tak rumah dia? Taklah, dah dia tak datang. Ada, kita suka salahkan orang. Dah sampai 29 Syawal orang lain datang, dia tak datang. Pasal apa kita tak pergi? Mencemar duli walaupun kita kakak. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ni tak, dia adik kot Ustazah, dia mestilah datang kat rumah saya. Kita bukan bersifat seperti Nabi Yusuf yang dijamin syurga oleh Allah. Dengan sabarnya berpuluh tahun, akhirnya dia bertemu dengan ayahnya yang menangis, rindu kepada Yusuf. Dan akhirnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, pertemuan yang begitu indah. Asbab apa? Asbab sabarnya Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub alaihissalam. Dan adik-beradiknya pun boleh disatukan semula kerana nilai kasih sayang. Tapi kalau kita pakat macam itulah, duk petujai dahi orang kata. Kan? Dia adik kot Ustazah, kenapa dia tak datang? Tiap-tiap tahun dia yang datang. Ustazah pun kata, nampak sangat salahnya dia ni. Sebab apa? Sebab tiap-tiap tahun dia datang rumah saya, tahun ni tak datang. Akak tiap tahun pergi tak? Tak, memang tradisi kami macam tu. Yang bongsu ziarah yang tua kan sahabat. Salah lah macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Tukang cucuknya ramai pula si adik. Dulu dia tak kahwin. Sekarang dia kahwin, bininya baik. Jom bang, kita pergi tradisi keluarga abang kan. Dapat pula mak mentua. Asyik engkau je pergi rumah kakak engkau. Kakak engkau tak pernah pergi rumah engkau. Tu tukang hasutnya tadi. Masya Allah, kita tak selamanya macam dulu. So, berubahlah mengikut keadaan yang Allah pilih kita hidup pada zaman itu. Syaratnya sekarang pun kita beriman, mati kita masih beriman. Apa kata Allah dalam ayat 87 surah Yusuf? Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Allah pesan dalam ayat ni ada kalimah wala tayasu min rauhillah. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang illal qaumul kafirun. Kita berdoa, hidupkan aku dengan iman, matikan aku dengan iman, bangkitkan aku di mahsyar dengan iman, masukkan aku ke dalam syurga bersama orang-orang beriman. So kita jahil bahasa Arab, kita baca Quran, jumpa kalimah orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, kalimah al-mu'min. Kita tak faham Allah cerita apa. Cukup hati kita mengatakan, Ya Allah, hidup dan mati aku biar sebagai orang beriman. Cukup dah doa ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lebih baiknya lah, of course, kita tadabbur setiap ayat tu. Tapi sambil kita membaca, banyaknya ayat ni sebut pasal orang beriman, semoga aku. Tapi bila sebut al-qaumul kafirun, terus datang di hati. Jangan aku mati sebagai orang kafir ni ya Allah. Rupanya ayat ni nak bagi tahu kita, orang yang berputus asa dari rahmat Allah, itulah dia orang-orang yang kufur kepada Allah. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kalau benar kita nak hidup dengan sebagai title orang beriman sampai ke mati, jangan ada cerita berputus asa dari rahmat Allah. Ada orang USJ ahli karya kita yang dapat haji tahun ni? Ada ke yang sedang menghitung hari? Ada? Ada ke? Ada tak? Okey, kenapa Ustazah tanya? Tiap pergi masjid Ustazah tanya. Contoh tempoh hari kami buat program di Al-Falah, lebih 250 orang yang datang. Saya tanya, seorang je angkat tangan. Taman rumah kami yang tiap tahun di surau kami meraikan keberangkatan jemaah haji sebelum pandemik COVID dulu. Tahun ni tak ada seorang pun yang kami nak raikan. Kita tanya, ada tak? Ada tak? Tak ada. Maknanya memang kota daripada Malaysia ni pergi ke sana memang sikit sahabat-sahabat berbanding sebelum-sebelumnya. So ada orang yang semalam Ustaz kata abang pergi beli kari pap untuk sayang semalam tu. Kak Pah tu cakap, dia kata suami dia dapat haji. Tapi Ustaz tolong doalah hari ni nak pergi cek darah kali ketiga. Kenapa pula jadi macam tu? Sebab cek pertama tinggi, cek kedua tinggi. Doktor nak bagi juga dia pergi sahabat-sahabat. Kalau besok tinggi lagi pakcik tak dapat nak tolong lah.
Jadi tolong doa ya Ustaz, kirim salam dekat Ustazah, faham situasi tu. Anak murid saya yang kami pergi jumpa di Utara Tanah Air program baru ni, Ustazah terima kasih, Ustazah memujuk hati setiap hari, saya reda. Reda apa kak? Kami dapat panggilan haji 2 orang Ustazah. Nak cek ni darah rendah. Dia level dia macam mana? Kalau ada doktor kat sini jangan gelak Ustazah yang bukan doktor ni. Level dia kira kena 10 lah baru lulus nak pergi. Dia 9.8. Ustazah Zai pula cakap, kak 2 point je kak, tak boleh ke kenen-kenen sikit dekat doktor tu? Sabar je lah sahabat. Lepas tu dia kata, tak ada Ustazah, tak boleh, akak dah cuba dah banyak, tak boleh. Tapi akhirnya akak reda lah Ustazah. Suami tak nak pergi sebab dia kata nantilah tak apa dah halang seorang tak pergi. Tak apa bang, rezeki Allah ni mana tahu. Ke depan kalau kita tangguh, kita tak tahu ni peluang pada abang mau pergi. Akhirnya suami saya buat keputusan nak pergi Ustazah, saya reda. Reda sungguh akak ni. 2 poin sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya kita nak sebut hari ini jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan tolong hentikan mulut mokcik-mokcik yang banyak. Ustazah kenapa sekarang maksimum 65 tahun? Acik ni dah 67 memang tak ada lagi haji lepas ni. Jangan cakap macam tu cik. Sebab tahun ni Saudi sedang buat percubaan. Ya sahabat-sahabat, kita baru nak buka setelah 2 tahun ditutup daripada negara luar. Bersangka baik. InsyaAllah tahun depan makin ringan. Tahun satu lagi makin ramai. InsyaAllah tahun ni 1 juta lebih sahaja tapi akan datang kembali 4 juta semula jemaah haji. Maka akan up lagi kota Malaysia. InsyaAllah. Sangka baik dengan Allah. Oh masih ada peluang lah cik ni walaupun cik dah melepasi 65. Undang-undang 65 tu mungkin tahun ni je cik. Yang kencing manis, yang BMI, yang segala mungkin tahun ni je. Mungkin. Kita berdoa pada Allah semoga tidak begitu. Sebab Ustazah menguruskan jemaah umrah. Bulan 10, bula-bula buka sahabat Ustaz Azwan seorang pergi. Nak survey konon. Dia pergi Masjid Quba, ada 8 orang je Masjid Quba. Yang takutnya ramainya orang, banyaknya kosong. Bulan 12 pergi macam-macam SOP. Allahu Akbar. Kemudian bulan 1 nak terbang, dah kena cantas pula. Kan macam tu ujiannya. Lepas tu bulan 3 kami balik 7 jam, 6 jam sangkut dekat KLIA. Sebab semua orang kena pakai jam Ben 10. Susahnya ya Allah Tuhan. Saya pergi akhir Ramadan, Syawal, bahagia, elok, tak ada apa-apa pun halangan. Maksudnya berdoa pada Allah insya-Allah. Yang dulu pergi berhalangan tu sahabat-sahabat, insya-Allah mujahadah mereka meningkatkan darjat mereka. Kalau mereka ikhlas nak pergi ketika itu, Allah pilih ketika itu pahala untuk mereka. Berganda. Kita ni jangan ambil mudah. So orang-orang yang pergi haji kita raikan, jangan dengki. Kak jiran panggil kenduri haji kita tak nak pergi. So dia dapat. Padahal aku yang buat rayuan, dia pula yang dapat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Macam mana sangka baik dengan manusia tak ada, sangka baik dengan Allah apatah lagi. Masya Allah sahabat, betul kan? Kita yang banyak buat silap, jangan mudah menyalahkan orang. Insya Allah yang tertangguh, yang belum berkat majlis ilmu ni, bila cakap pasal haji, ya Allah jangan matikan aku selagi aku tak tunai rukun Islam kelima tu. Malaikat aminkan kita. Duit tabung haji yang kita duduk menabung selama ni, kekal duduk kat situ sahabat. Itu bukan kategori jamaah malau adadah. Kata Ustazah, saya keluarkan duit tabung haji kerana saya tak nak jadi jamaah malau adadah. Pula dah ya Allah. Rupanya dia putus asa sebab tahun ni tak dapat panggilan haji. Keluarkan semua duit tabung haji. Rupanya beli apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Macam-macam benda yang tak perlu dia beli. Tahun depan tiba-tiba tahniah puan, nama puan dipilih sebagai jemaah haji tahun ni. Aku nak pergi dengan apa ni? Duit kat tabung haji dah kosong dah. Faham tak sahabat-sahabat? Sampai kita mati dengan niat nak pergi haji tu, Allah angkat roh ini mudah-mudahan sebagai orang yang buat haji walaupun dia tak pergi haji lagi. Kerana niatnya dan sangka baiknya dengan Allah. Faham jadi kita nak mati dalam hati yang baik itulah. Kan kita duk minta qalbun salim masa kita mati nanti. Allahu Akbar. Saya ambil satu lagi, ayatnya pendek dan semua kita dah hafal. Confirm dah hafal. Hafizah belaka untuk ayat ni. Kalau ayat tadi-tadi tu baru haf saja. Okey, kita ambil surah Al-Insyirah ayat 8 berbunyi wa ila rabbika farghab. Cuba sebut. Hafal belaka kan? Sebab kadang-kadang kita baca juga dalam solat kita ni. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. Sahabat, ayat-ayat macam ni kalau kita faham, kalau kita tadabbur, lebur takabur kita.
Kalau kita tadabbur akannya, Masya Allah, kita macam dah seolah-olah lah nak cakap walaupun tak cakap lagi kan. Seolah-olah nak cakap, silakanlah wahai malaikat maut nak ambil at any time. Ready dah. Ada orang USJ macam tu? Kan? Alamak Ustazah, tak ready lagi walaupun baru balik haji semalam. Tak ready lagi walaupun solat taubat je 18 rakaat malam tadi. Kita sedar yang kita hari-hari banyak dosa. Kalau tak dosa mata, dosa lisan, dosa telinga, dosa tangan, hatta kadang-kadang hati kita yang bersangka-sangka ini juga dosa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka kita sebut sentiasa, Allahu Akbar wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. Kita imbas sahabat-sahabat, beberapa kali dalam kehidupan kita ini sebenarnya kita sangat berharap kepada Allah. Bukankah kita ada bos yang bayar gaji besar, kita berharap pada bos. Kita ada anak-anak yang cerdik pandai, kita berharap pada anak-anak. Berharap pada anak-anak cemerlang, bagus Ustazah, tak menyusahkan. Sekarang ni walaupun dah besar remaja, tak macam anak-anak orang lain. Tiba-tiba lepas 20 tahun, kita kecewa Ustazah. Ingatkan anak-anak itulah yang boleh bela saya. Sekarang Ustazah saya duduk sorang-sorang. Memanglah dia hantar nurse datang kat rumah tapi tak ada sentuhan anak-anak. Saya sedih Ustazah. Biasa ibu-ibu. Jangan pernah berharap, aku ada anak, nanti bila aku tua senanglah anak-anak jaga aku. Kerana berharap kepada makhluk ini, ramai orang tua sekarang yang kecewa. Berharap dengan Allah. Anak boleh jaga kita seperti anak. Kita harapkan mak ayah jaga kita. Saya malam tadi, saya kematian mak saya 2019. Maka sekarang saya tinggal ada bapa, ustaz tinggal ada ayah. Kami melayan kerenah 2 orang lelaki yang ditinggal pergi oleh sang isteri. Tak sama dengan sang isteri ditinggal pergi oleh suami. Lebih mampu berdikari. Ada juga orang lelaki kat belakang tu. Ya ke Ustazah ni kan? Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah yang biasa pagi-pagi balik surau, kopi dah siap atas meja kan? Kalau isteri tinggal, ya Allah banyak yang rasa macam kesian. Jadi saya duduk semalam, kami bergilir lah kalau jaga bapak ni kan, duduk. Kadang rasa sayu hati. Sebab apa? Sebab kita duk tengok TV ke, kita duk buat kerja kita ke, macam ada orang berjalan je belakang ni. Kan? Dah lah ada cucu yang sekarang takutlah nak tidur rumah atuk sebab macam dengar je suara nenek ada kat tepi-tepi pula dah budak-budak ni. Kan? Jadi semalam Ustazah seorang, Ustaz ada kerja kat Putrajaya, pukul berapa baru balik Ustazah seorang dengan bapak. Apa benda suara kan? Rupanya berkali-kali dia jenguk kita. So walaupun dia tak cakap apa-apa dalam uzurnya, berjalan pun dah tak kuat, dia jenguk. Itulah kasih sayang seorang ayah. Sangat melindungi. Maknya kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita tidur masa kecil dulu berapa kali dia intai kita. Ya Allah, nyamuk singgah, nyamuk yang salah. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah, betapa ibu ayah sayang pada anak-anak. Tetapi ibu ayah jangan pernah, saya tak hantar anak dia asrama Ustazah kan kena bully kan. Dah kena bully ke belum cik? Belum lagi. Tapi dia takut sampai tara tu sahabat. Sebab duk dengar ni lah benda-benda yang viral ni. Masya Allah sahabat-sahabat, sebenarnya kita jaga kat rumah tu pun tak 24 jam sebenarnya. Siapa yang jaga? Allah. Buktinya baby dekat kampung, pokok getah, sawit kat luar tu kadang gonggok lalu je kan. Iya dulu gonggok. Kan sahabat-sahabat, kita tak boleh berjalan, neneknya kaki dah lumpuh tak boleh berjalan. Aku panggil orang gonggok ni satgi masuk dalam telinga cucu aku ni. Pandai pula gonggok tu, dia kona tempat lain. Tak masuk kat telinga. Kita ya Allah, siapa yang jaga? Dia ikut Waze ke? Tak. Allah kata jangan masuk kat telinga tu. Kan kes terpencil sangat, masuk binatang kat telinga. Adalah kes tu tapi sangat terpencil. Kerana Allah yang maha menjaga. Ibu-ibu kita tidur, anak kita tidur, kita tak jaga anak kita. Tapi siapa yang jaga? Allah yang jaga. So kalau kita tak faham ayat ni, kita takkan rasa macam kita dijaga oleh Allah. Kita tak mengharap kepada Allah. Sahabat-sahabat kita rasa okeylah anak 8 orang. Kalau 4 orang tak ingat pun nanti 4 orang lagi ingat kat kita. Kita selalu berasa macam tu. Didik anak-anakmu insya-Allah dengan kehendak yang Allah suruh, kenalkan mereka dengan Tuhannya, dengan Rasulnya, dengan agamanya. Pasti dia tidak akan meninggalkan kamu dengan kasih sayang sebagai anak kepada ibu dan ayahnya. Tapi berjaya macam mana tak ada agama, sahabat-sahabat, dia tak rasa bersalah sebab dia dah hantar duit tiap bulan. Dia dah hantar nurse, dah hantar doktor. So dia tak sentuh mak ayah, tak telefon hari-hari pun tak apa. Ada orang dah jaga mak ayah. Faham ya? Sebab dia tidak diberi agama dan faham agama. So kita tak tersilap.
Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita masih hidup. Now walaupun anak-anak dah hadiahkan cucu kepada kita, masih harap kepada Allah. Seorang anak mak terpaksa kerja luar negara, tak apa. Habis tu mak macam mana? Allah ada. Tahulah Allah nak jaga mak macam mana. Berlapang dada walaupun kita sedih demi kemajuan hidup dia. Kamu kat sana walaupun duduk negara orang putih, jangan tak sembahyang ya sayang. Jangan marah mak kalau jap-jap mak telefon nak tanya kamu dah solat subuh ke belum. Hanya itu. Bukan kerana nanti kalau dia tak balik, kalau balik tak bawa duit banyak macam mana. Bukan itu sahabat-sahabat. Tapi kerana kita khawatir orang-orang yang kita sayang tidak berharap kepada Allah. Dia berharap kepada harta bendanya, kepada makhluk yang ada atas dunia. Ini kerugian. Kita tak nak jadi orang yang rugi seperti Allah sebut dalam suratul Asr. Innal ladzina amanu wa amilus salihat illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali yang tak rugi itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebaikan dan sabar. Bila kita nak buat baik memang kena banyak sabar. Dah sabar, sabar lagi. Kan sekarang ni viral apa katanya? Nak marah tapi kena sabar. Nak marah tapi kena sabar. Orang USJ tak tahu kan? Kalau tahu mesti dia dah macam pernah aku dengar. Maknanya orang USJ tak tengok TikTok. Ustazah pun tak pandai TikTok juga. Tapi apa hal lah. Tapi betul juga. Nak marah tapi kena sabar. Memanglah. Memang kita kena sabar. Sebab apa? Sebab kita nak dapat janji-janji Allah tadi. Inilah orang yang sentiasa bersangka baik. Sahabat, sangka baik ni Masya Allah akan melapangkan dada kita dan menatijahkan sesuatu yang baik. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan hari ini. Tapi orang yang beriman tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ada banyak ayat dalam Quran yang menggandingkan beriman dengan Allah sebelahnya beriman dengan hari kiamat. Kita pun bertanya-tanya, kenapa beriman dengan Allah tak ganding beriman dengan malaikat? Padahal ada tu, beriman dengan kitab. Kenapa banyak digandingkan beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat? Kita dah tahu Allah Maha mengatur seluruh kehidupan kita. Yakinlah hidup ini di dunia sangat pendek. Minta maaf ibu-ibu 60-an, 70-an. Kitab di balik tabir kematian mengajar kita sehari usia warga emas 60, 70-an ini diziarahi oleh malaikat maut sebanyak 70 kali. Tolong mak Ustazah 70 kali. Masa saya tengah makan sedap-sedap pun dia ziarah ke ustazah. Ya. Tapi acik jangan risau. Kalau Allah kata belum ajal, memang malaikat maut ziarah je. Cuma kita tak dengar suara dia. Are you ready? Tak dengar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita disuruh buat persiapan sahaja. Subhanallah. Maknanya, adakah orang muda-muda, lega aku belum 60 lagi? Tak. Subhanallah, malaikat ini makhluk yang tidak bernafsu, yang Allah kata mu tengok dia ni. Memang dia akan tengok je. Kalau tugas dia jaga bintang, satu bintang ni takkan dilepas. Tak ada, bosannya aku pegang kau, lepaslah. Tak ada. Selagi tak kiamat. Punyalah taat malaikat. Sebab tu orang Melayu kata kau dia baik sangat macam malaikat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maksudnya malaikat ni akan ziarah tengok kita. Tapi belum tiba ajal, kita takkan mati. Sebab tu ada orang, ya Allah, kena hempak pokok, kereta hancur, dia boleh merangkak keluar. Siapa yang selamatkan dia? Dia belum datangnya ajal. Subhanallah. Nanti kat depan ada jualan buku, bila roh di sempadan barzah. Kisah sahabat kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, COVID stage 5. Dah ditidurkan 2 kali. Doktor sampai sekarang pelik. I memang tak boleh percaya you ni masih hidup sampai sekarang. Tak percaya. Sebab doktor dah buat khulasah dah. Memang dia ni tak panjang umur. Tapi sebab Allah kata belum ajal. Dia hidup sampai sekarang sihat, boleh memberi manfaat kepada orang lain. So jangan takut dengan ajal. Tapi takut kalau kita tak buat persiapan datangnya ajal. Wahai orang tua baik, orang muda baik. Sebab makin banyak di keliling kita yang muda-muda pun Allah matikan. Kita terkejut, mati si Fulan tu. Ketahuilah yang mati itu lebih terkejut lagi. Mati dah aku ya Allah, padahal aku rasa aku baru hidup daripada pagi sampai ke petang. Yang cakap aku baru hidup dari pagi sampai petang, itu orang usia 60-an, 70-an. Faham sahabat? Kalau kita mati usia 30, 40 agaknya ibarat kita baru hidup daripada subuh ke zuhur. Tak sempat nak beraktiviti pada waktu asar, kita dah dimatikan oleh Allah. Begitulah beza usia dunia dengan akhirat.
Maka semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat. Semoga Allah redha pada kita. Semoga Allah pimpin kita dengan nur iman, petunjuk dan hidayahnya. Kerana apa Allah beri hidayah dan keimanan? Kerana kita mencari hidayah itu. Kalau kita tunggu hidayah, kenapa tak tutup aurat lagi ni sayang? Tunggu mama, Allah bagi hidayah nanti baru. Mama tukar nama IC kau hidayah, barulah kau dapat hidayah. Tak jadi juga. Kena cari. Kena faham. Kenapa ya macam ni, kena cari. Bila kita mencari dengan bersungguh-sungguh, Allah pasti beri. Seperti mana kita mencari rezeki dengan bersungguh-sungguh, dulu kita pakai motor, hari ini kita pakai kereta. Dulu rumah kecil, sekarang rumah besar. Sebab kita cari rezeki bersungguh-sungguh. Cari hidayah bersungguh-sungguh, Allah pasti beri. Mudah-mudahan kita mati dalam hidayah itu. Itulah nur iman. Kita dimatikan dengan qalbun salim, hati yang sejahtera. Mulakan dengan sentiasa bersangka baik walau ujian apa pun yang Allah hantarkan kepada kita. Ampun maaf sahabat-sahabat, walaupun tak banyak, insya-Allah pertemuan ini mencantum ukhuwah fillah yang mengeratkan hati kita. Kita bertemu di Raudatul Jannah, di akhirat Allah jumpakan kita di dalam jannah yang sebenar. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.